Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka majlis dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Hari ni Ustaz nak ulang balik ayat nombor 4 Ustaz, surah Al-Furqan. Ayat nombor 4 surah Nombor 5 Ustaz. Nombor 5, nombor 4 dah Ustaz dah ulang, dah ada cakap dah tentang orang kafir tu. Kemudian Ustaz nak ulang balik ayat nombor 5. Kita dongeng tu. Baik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada pembukaan majlis kita, majlis ilmu kita pada pagi ini, Kak Noliza, juga kepada Kak Syida, juga kepada penganjur kita Ahsanu Amala, dan tidak dilupakan yang pastinya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti pembelajaran tadabbur surah Al-Furqan. Semoga pengisian kita pada pagi ini Allah memberikan kita keberkatan, Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu moga-moga ayat-ayat yang kita pelajari pada pagi ini dapat meningkatkan keimanan kita, menambahkan rasa takut kita kepada Allah, menambahkan lagi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat menambahkan kekhusyukan kita apabila kita membaca suratul Furqan, dan yang pasti dapat menjadikan kita hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, seperti yang dimaklumkan, ada siri yang ketiga, alhamdulillah, pada minggu lepas kita dah sampai kepada ayat yang kelima. Kita dah sampai kepada ayat yang kelima. Ini bermakna pagi ni kita akan masuk kepada ayat yang keenam. Jadi sesiapa yang ada Al-Quran terjemahan, bolehlah buka muka surat 360. Muka surat 360 untuk melihat ayat dan juga terjemahan bagi surah Al-Furqan. Baik. Sebelum kita pergi kepada ayat yang ke-6, izinkan saya mengulangi apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Cara kita mengulangi, saya akan kemukakan beberapa persoalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki menyebutkan apa yang telah kita pelajari. Okey. Kita tengok dulu ayat yang ketiga. Okay, kalau kita tengok pada ayat yang ketiga, ayat ketiga ni Allah membuat penafian. Allah membuat penafian tentang kelemahan, kekurangan yang ada pada makhluk-makhluk lain yang telah dijadikan ia sebagai sembahan. So ayat ketiga ni ada enam yang menunjukkan kekurangan, kelemahan makhluk-makhluk lain yang dijadikan sebagai sembahan.
Bolehkah tuan-tuan dan puan-puan menyebutkan penafian yang pertama berkenaan dengan Yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. okey, yang pertama adalah selain dari Allah tidak dapat menciptakan apa sahaja, la yakhluquna syai'a. Okey, yang kedua Benda-benda yang disembah itu, makhluk itu adalah ciptaan Allah. makhluk-makhluk yang disembah itu ia sebenarnya adalah makhluk, dia adalah yang diciptakan. Okey, yang ketiga Yang diciptakan itu tidak berkuasa mendatangkan bahaya ataupun faedah okey. apa-apa. Yang ketiga ni ia sebenarnya adalah perincian kepada apakah bukti makhluk-makhluk itu tidak boleh menciptakan sesuatu. Antaranya makhluk-makhluk yang lain tidak mampu untuk mendatangkan sebarang bahaya dan juga boleh mendatangkan sebarang manfaat. Jadi yang ketiga tu sebenarnya ia boleh jadi juga kepada perincian ataupun contoh apakah yang tidak boleh dicipta oleh sembahan-sembahan selain daripada Allah. Okey. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, Tidak berkuasa mematikan. yang keempat, kuasa mematikan, kuasa maut ini hanya ada pada Allah. Okey, kemudian yang kelima berkenaan dengan Tidak berkuasa menghidupkan. tidak ada makhluk lain yang boleh menghidupkan sesuatu melainkan Allah. Dan yang keenam adalah tentang Tidak berkuasa untuk membangkitkan manusia yang telah mati. okey. Kalau kita perhatikan cara Allah menyebut kelemahan-kelemahan makhluk lain ni, sebenarnya Allah menggunakan pendekatan daripada yang biasa kepada yang luar biasa. Maksudnya dalam arti kata daripada perkara yang senang kepada susah kepada lebih susah, macam tu. Sebab itu kalau kita tengok pada susunan tu Allah menyebutkan yang pertama sekali, yang paling utama sekali adalah pada menciptakan segala sesuatu. Lepas tu Allah menyebutkan antara yang senang apa? Yang mereka tak boleh buat juga, iaitu pada menolak mudarat, lepas tu naik sikit lebih susah, mendatangkan manfaat, lepas tu naik lagi pada mematikan. Antara mati dengan hidup, menghidupkan itu lebih susah daripada mematikan. Sebab tu menghidupkan itu wala hayata datang selepas mati. Dan yang paling berat lagi adalah wala nusyura, iaitu mendatangkan hari kebangkitan. Okey, habis 6 tadi sebab kita nak kukuhkan bahawa surah Al-Furqan ini surah yang pada ayat 3 ni adalah ayat berkenaan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat nombor 4 dengan ayat nombor 5 adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apabila sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada kaitan juga dengan wahyu Al-Quran. Okey, ayat 4 dengan ayat 5 ni, kenapa ayat 4 dan 5 ni Allah menyebut tentang ar-risalah, cerita tentang Rasul. Kenapa disusun dia macam tu? Okey, kalau kita, ayat ni sebenarnya secara tak langsung, Allah Ta'ala nak pasangkan, maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang Allah dengan Rasul ni tak boleh nak dipisahkan. Kenapa tak dipisahkan? Sebab kita tahu kan adanya kalimah syahadah. Selepas Allah cerita tentang dirinya pada ayat nombor 2, pada ayat nombor 3, dan ayat 4, 5 ni dia cerita tentang Rasul. Kenapa ayat tu disusun pasal Rasul? Nak menunjukkan bahawa kita ni, kalimah syahadah kita dengan hidup ni, kita tak boleh pisahkan Allah dengan
Rasul. Sebab tu disusun ayatnya cerita tentang kerasulan. Okey. Pada ayat yang keempat, kalau kita perincikan, okey. Sekejap. Saya buat catatan sedikit. Okey. Ayat yang keempat ni kita telah mengetahui bahawa mereka telah menuduh Nabi SAW mereka Al-Quranul Karim, dan mereka mengatakan rekaan itu telah dibantu oleh kaum-kaum yang lain seperti Alkitab dan sebagainya. Okey. Soalan dia apa? Soalannya adalah apakah dosa ataupun tuduhan mereka mengatakan Nabi ini mereka-reka Al-Quran, apakah nama bentuk gelaran dosa mereka yang telah menuduh Nabi SAW? Allah panggil mereka itu telah melakukan perbuatan apa? Apa perbuatan mereka yang mereka kata Muhammad yang iftira, Muhammad yang merekakan Al-Quran itu. So perbuatan itu Allah panggil apa? Allah panggil apa perbuatan itu? Zalim Lagi. dan Puan dusta. Sarifah. Okey, jawapannya ada pada hujung ayat. Itulah faqad ja'u zulman wa dhura. Jadi tuduhan yang mereka lontarkan, mereka kata Nabi Muhammad ni reka Al-Quran itu, Allah memanggil tuduhan itu adalah perbuatan zulma, zalim. Jadi zalim dekat situ merujuk kepada perbuatan kufur. Okey, orang yang kufur, orang yang buat perbuatan kufur, iaitu adalah kafir. Apabila dia telah kafir, maka ia digelar telah melakukan kezaliman. Sebab kita tahu orang yang kafir ini dia juga adalah orang yang zalim. Kenapa Allah sebut zalim? Kenapa diletakkan dengan zulman? Kerana kita sebut tadi awal-awal, kerana perbuatan menuduh Nabi itu adalah satu perbuatan yang boleh jatuh kepada kafir. Itu satu bab. Jadi apabila kafir, dia termasuk dalam menjadi orang yang zalim. Okey, kenapa disebutkan zalim? Kenapa tak disebut kufran ke? Kerana kita tahu apa makna zalim. Makna zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maknanya mereka telah meletakkan Nabi itu sebagai pereka Al-Quran. Sepatutnya mereka kena kata Muhammad ini dia bukan reka Quran, dia hanya menyampaikan ayat Quran yang disampaikan kepadanya. Jadi mereka telah meletakkan kedudukan Nabi Muhammad itu, mereka telah meletakkan ayat Quran itu bukan pada tempatnya. Itu yang dikatakan zulman. Kemudian mereka juga digelar telah melakukan perbuatan zura. Zura dalam istilah lain dia ada kaitan dengan perkataan kazibun, iaitu dusta. Kazib ni pendustaan. Okey, mereka telah dusta. Dusta ni dipanggil zura. Okey, kenapa Allah memilih perkataan zur? Okey, zur membawa maksud apa sahaja yang tersasar, yang terseleweng dari jalan yang lurus, dia akan dipanggil zur. Dia panggil zur. Okey, jadi zur ini adalah kalimah yang menunjukkan sesuatu yang tersasar daripada jalan yang lurus.
Jadi apa saja yang tersasar pada jalan yang lurus ia disebut sebagai zur. Okay. Jadi zur ini juga dikaitkan dengan kadhib, iaitu pendustaan. Tetapi zur kat sini ia merujuk kepada yang paling dusta. Dia zur, dia ada kaitan dengan pendustaan, kadhib. Tetapi zur ini dia merujuk kepada yang lebih dusta. Jadi dusta yang sangat dusta lah. Yang berat, maknanya pendustaan yang berat. Okey. Kemudian pada ayat yang kelima. Okey, pada ayat yang kelima mereka mengatakan bahawasanya Al-Quran ini adalah cerita dongeng. Maksudnya mereka mengatakan Nabi SAW ini mendengar cerita-cerita dongeng. Mendengar cerita-cerita dongeng daripada orang-orang yang terdahulu. Jadi mereka kata cerita yang Nabi dengar tu, Quran tu cerita-cerita dongeng tu, cerita dongeng yang Nabi dengar, yang Nabi dapat tu, mereka kata iktatabaha adalah yang diminta oleh Nabi Muhammad untuk menulisnya. Jadi mereka kata Quran ini, kalau yang nombor 5 ni mereka kata bukanlah Muhammad reka, tapi dikaitkan dengan apa? Ini cerita-cerita dongeng ni. Muhammad dengar daripada pencerita dongeng, kemudian cerita itu Nabi minta supaya dituliskan. Lepas tulis tu dibacakan pula kepada Nabi Muhammad ini bukratan wa asila, pagi dan petang. Jadi Al-Quran yang ada ini adalah cerita dongeng yang Nabi ambil daripada cerita dongeng, kemudian dituliskan, lepas tu Nabi mendengar pagi dan petang, akhirnya sampailah kepada kita semua. Jadi itu adalah tuduhan daripada orang-orang yang kafir terhadap Al-Quranul Karim. Bahkan sampai sekarang pun kan kita dengar serangan-serangan yang cuba nak menjatuhkan keabsahan, kesahihan, kesucian Al-Quranul Karim. Kan? Ada je akan ada orang mencari kelemahan Al-Quranul Karim, tetapi sudah pasti mereka tidak akan jumpa sama sekali. Okey, baru kita masuk ayat nombor 6. Okey. Ayat nombor 6, saya paparkan dekat skrin di skrin 8 tuan-tuan dan puan-puan. Ayat nombor 6 ni. Okey, ayat nombor 6 kita tengok. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi. Allah kata, katakanlah. Siapa yang perlu berkata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah minta kepada Nabi berkata. Berkata dekat sini membawa maksud Nabi kena pertahankan. Nabi kena pertahankan diri Nabi sendiri. Secara tak langsung pertahankan Al-Quran itu. Kata kepada mereka yang telah membuat tuduhan pada ayat yang keempat, pada ayat yang kelima ini, katakan kepada mereka, anzalahu alladhi. Al-Quran itu dia telah diturunkan oleh Allah. Allah yang bersifat seperti apa? Yang bersifat mengetahui. Asirra, segala rahsia, fis samawat, di langit dan di bumi. Okey. Ayat nombor 6 ni adalah ayat yang merupakan ayat yang mempertahankan tuduhan-tuduhan yang telah dilontarkan pada ayat nombor 5, ayat nombor 4 dengan ayat nombor 5. Okey. Persoalannya adalah, kalau kita hayati ayat 6 ni, perhalusi lagi, kenapa Allah tak kata dia yang menurunkan Al-Quran itu mengetahui
perkara yang zahir. Kenapa dia sebut rahsia saja? Kenapa dia kata mengetahui segala rahsia? Kenapa tak sebut mengetahui perkara yang rahsia dan zahir? Kenapa rahsia dan zahir? Kenapa tak ada yang Zahir tu zahir? nampak. Okey. Orang kafir tu nampak. Okey. Ayat ni dia sebenarnya menyebutkan bahawa kalau tak sebut yang zahir pun, Allah tahu tak yang zahir yang nyata. Sudah pasti Allah tu tahulah. Maknanya kalau sebut Allah mengetahui yang rahsia, maknanya secara tak langsung akan membawa kepada mengetahui yang nyata. Okey. Apa berkaitan penggunaan kalimah rahsia dalam mempertahankan isi kandungan Quran itu? Okey. Jadi ada dua sudut. Ada dua sudut. Kenapa Allah mengatakan dia mengetahui perkara rahsia di langit dan di bumi? Okey, nombor satu, Allah nak menyatakan bahawa dalam Quran kan kita tahu ada banyak tak dalam Quran perkara-perkara yang gaib yang Nabi SAW tak tahu pun. Contohnya apa? Kisah-kisah umat-umat terdahulu contohnya. Kan? Benda tu kan perkara gaib, betul tak? Perkara yang tak diketahui. Tapi macam mana Nabi Muhammad ni dia boleh tahu cerita Ashabul Kahfi, dia boleh tahu kisah Nabi Adam lagi. Dia boleh tahu kisah Nabi Yusuf daripada dia bermimpi sampai dia mentadbir bumi Mesir tu. Contoh. Macam mana Muhammad tahu ni? Jadi ayat ni ke-6 ni bagi tahu lah Muhammad tahu tu sebab Allah yang Maha mengetahui perkara rahsia itulah yang telah membongkarkan rahsia-rahsia benda-benda gaib itu kepada Nabi Muhammad pada ayat Quran. Jadi itu di antara justifikasi mengapa Allah mengatakan dia mengetahui perkara rahsia, nak dikaitkan dengan segala ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tersembunyi. Macam mana Nabi Muhammad dia boleh tahu? Macam mana dia boleh tahu dekat langit tu ada penjaga di kalangan para malaikat? Macam tu. Bagaimana? Kerana ayat tu bagi tahu Allah tu kan dia mengetahui benda yang rahsia. Kan? Segala rahsia langit dan bumi ada pada Allah. Jadi tak dapat disangkakan lagi lah bahawa perkara rahsia, cerita-cerita yang lalu dan sebagainya, kenapa Nabi Muhammad itu boleh tahu? Kerana yang bagi tahu tu yang mempunyai rahsia. Okey. Sudut yang kedua, kenapa Allah mengatakan dia mengetahui segala perkara rahsia, nak dikaitkan juga macam ni. Okey. Kalau macamnya ayat ni macam ni. Kalaulah betul lah Muhammad ni dia rekalah Al-Quran tu, faham ya? Okey. Kalaulah Muhammad ini yang masukkan ayat Quran tu dengan cerita-cerita dongeng seperti mana yang mereka kata, betul tak? Takkan Allah Ta'ala nak biarkan, Allah nak izinkan Nabi Muhammad ini mereka-reka Quran. Takkan Allah Ta'ala nak biarkan Nabi SAW mencampur adukkan cerita-cerita dari Al-Quran dengan cerita-cerita dongeng masuk sekali dalam tu. Takkan Allah nak biarkan, sebab apa? Sebab Allah mengetahui perkara rahsia. Kalau Nabi Muhammad buat diam-diam, Allah kata dia tahu. Dia ya'lamu sirra. Jelas tak? Jadi ayat yang ke-6 ni dia nak mempertahankan kesucian Al-Quran tu, dalam masa yang sama nak mempertahankan bahawa Nabi Muhammad SAW bukan dia yang reka Quran, tetapi ia diturunkan daripada Allah yang Maha Rahsia. Okey, kalau nak tengok ayat lain yang mengukuhkan penjelasan tentang kenapa Allah bagi tahu dia mengetahui rahsia di langit dan di bumi, okey, saya nak tanya.
Kalau Nabi reka Al-Quran, kalau Nabi sendiri yang buat ayat Quran itu, kita pernah dengar tak ayat yang Allah bagi ancaman? Kalau Nabi reka Al-Quran, apa yang Allah akan buat kepada Nabi SAW? Ya Allah tarik urat jantung tu kah? Putus Ya Allah akan tarik urat jantung tu. Kita kena tengok sekejap dekat surah Al-Haqqah. Cuba kita tengok surah Al-Haqqah, surah yang ke-69. Okey, kita tengok ayat nombor 45. Kita tengok ayat nombor 45 dalam surah Al-Haqqah, yang mana ayat 45 dan 46 ni menjadi juga penguat kepada Allah Ta'ala ni. Dia takkan biarkan Nabi Muhammad SAW tu mereka-rekakan Al-Quran, menambah-nambah ke, mengurang-ngurangkan ayat Quran ke. Allah memberi amaran. Kita baca ayat nombor 45 tu. Okey, jumpa dah. Ayat nombor 44, 45 dan nombor 46 lah. Okey, cuba kita tengok ayat 44, bermula daripada ayat nombor 44. Okey, ayat nombor 44 kan Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan. Maksudnya, kalaulah Nabi ni dia sampaikan ayat Quran, dia tokok tambah, dia reka-reka, Allah kata apa pada ayat ke-45? La akhuzna minhu bil yamin. Sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Bagaimana Allah akan sentap dia? Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya. Maknanya Allah Ta'ala tidak membiarkan Al-Quran ini direka-reka, ditokok tambah oleh Nabi Muhammad. Kalau Muhammad buat, Allah akan sentap Nabi Muhammad dan Allah akan putuskan tali jantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Allah Ta'ala tahu? Tadi kan kita dah sebut pada ayat nombor 6 bahawa Allah itu ya'lamu sirra fis samawati wal ardi. Okey, kita kena kembali kepada surah Al-Furqan. Okey, kita kembali melihat ayat yang ke-6. Okey. Setelah kita faham, mengapakah pertama kita dah faham perkaitan ayat 6 dengan ayat sebelumnya. Kita dah faham, alhamdulillah. Ini dipanggil ilmu memahami kedudukan peranan antara satu ayat kepada satu ayat. Yang kedua, kita dah memahami dari sudut apakah hikmah Allah menyebutkan dia mengetahui perkara rahsia. Kita dah tahu dua sudut tadi. Jadi kita tengok kepada penutup kepada ayat 6, Allah memberitahu innahu kana ghafura. Sesungguhnya Allah tu dia Maha Pengampun. Jadi kenapa Allah kata dia Maha Pengampun? Menunjukkan bahawasanya ada kesalahan yang telah dibuat. Kan? Allah dia sebut dia Maha Pengampun, mesti ada kaitan dengan orang berbuat dosa. Jadi apakah dosa-dosa yang telah dibuat oleh manusia-manusia ini? Maka kita kena kembali melihat ayat-ayat yang sebelumnya. Apa antara dosanya? Dosanya seperti menuduh Nabi mereka-rekakan Al-Quran. Mereka telah menjatuhkan kesucian Al-Quranul Karim. Jadi Allah membuka peluang kepada mereka seseluas-luasnya untuk mereka bertaubat, untuk mereka tinggalkan akan kata-kata dusta itu, tinggalkan perbuatan zulma
tinggalkan perbuatan zur, Allah membuka peluang taubat kepada mereka dan Allah menutup dengan rahimah. Allah itu lagi maha mengasihani, rahmat Allah itu luas, terutama kepada orang-orang yang beriman. Okey, habis ayat yang ke-6. Okey, nanti kita mungkin sampai pada ayat nombor 9. Kita kena menyenaraikan apakah yang kita perlu lakukan pada setiap ayat-ayat yang telah pun kita pelajari. Namun begitu secara tak langsung, kita dah dapat sebenarnya teladan dia, ibrahnya daripada ayat-ayat. Sebab kalau buat tadabbur, kita mesti kena melihat ibrahnya, teladannya, ataupun kita kata apa resolusinya, ataupun apakah tindakan yang perlu kita buat setelah memahami ayat-ayat ini. Okey, kita masuk kepada ayat yang ke-7. Okey, ayat nombor 7 ni, dia adalah ayat nombor 7 ni, kita kena pasangkan dia dengan ayat yang ke-8. Maksud dia, ayat nombor 7 ni, maklumat lengkap dia nanti akan disambung pada ayat yang ke-8. Maksudnya, ayat 7 ada beberapa maklumat yang perlu disambung maklumat tu pada ayat yang ke-8. Okay, ayat nombor 7 dan 8 ni tentang apa? Ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8 ni adalah masih lagi berkaitan dengan ar-risalah, iaitu masih lagi berkaitan dengan kerasulan, ataupun masih lagi berkaitan ceritanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ayat nombor 7. Ayat nombor 7 ni, kejap ya. Okey. Ayat nombor 7 ada 3 kesalahpahaman orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kesalahfahaman mereka yang pertama? Mereka mengatakan waqalu, dan mereka pula berkata, dan mereka berkata bermakna tak cukup dengan mereka kata pada ayat yang ke-4 dan ke-5, maka ayat yang ke-6 ni mereka kata lagi. Mereka kata ma li hadzal rasul. Dia kata mengapa rasul ini? Maknanya mengapa rasul ini? Maknanya apa? Rasul kat sini, rasul ini itu maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kata kenapa rasul ni ya'kulu ta'ama, dia memakan makanan. Maknanya mereka ni sebenarnya tak nak menerima bahawa Muhammad itu adalah seorang Rasul yang Allah lantik. Jadi antara alasan mereka untuk menolak kerasulan Nabi SAW, maka mereka merendah-rendahkan Nabi dengan mereka mengatakan, kenapa Rasul ini dia makan minum? Jadi ini kesalahfahaman yang pertama. Kenapa mereka kata, kenapa Rasul ini dia makan minum? Kerana mereka pun makan, mereka pun minum. Kalau dia Rasul, dia special, betul tak? Kan Rasul kan special. Kan dia istimewa. Tapi kenapa dia sama aja?
Macam kita ni, kita makan, dia pun makan. Tapi dia dakwa dia Rasul. Okey, itu nombor satu. Okey. Nombor dua, mereka mengatakan, wayamshi fil aswaq. Kenapa Rasul ni dia berjalan di pasar-pasar? Maksudnya dia kata, kenapa Rasul ni dia macam, dia tak ada kerja ke? Kenapa nak pergi jalan ke pasar-pasar pula? Kenapa tak duduk rumah je? Kan, contoh. Jadi dia, maksudnya mereka ni menganggap, apa bezanya kita dengan Muhammad ni? Kan? Dia makan, kita pun makan. Kita pergi pasar, dia pun pergi pasar juga. Itu yang kedua kesalahfahaman. Nanti kita akan lihat, di sebalik mereka merendah-rendahkan Nabi ni, sebenarnya mereka telah meninggikan Nabi secara tak langsung. Nanti kita akan tengok apa sebenarnya yang mereka meninggikan Nabi. Okey. Nombor tiga adalah mereka mengatakan, laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dia kata, mereka mengatakan, mengapa tak diturunkan satu malaikat kepada dia? Maksudnya mereka kata, kalau dia Rasul, kenapa dia tak ada bodyguard? Kenapa dia tak ada pengiring? Kan? Kenapa Muhammad ni dia tak ada satu malaikat, yang malaikat tu boleh sama-sama dengan dia memberikan nadhira, memberikan peringatan. Boleh faham tak maksudnya? Maknanya mereka mengatakan, mereka merendahkan Nabi SAW, maksudnya mereka merendahkan pangkat Nabi Muhammad ni, dia seorang Rasul. Tapi mereka tak nak dapat pangkat seorang Rasul ni. Jadi mereka telah merendahkan Nabi dengan tiga perkara. Perkara pertama tentang kenapa dia makan sama seperti manusia lain. Kenapa dia berjalan-jalan ke pasar macam manusia yang lain? Lepas tu, kenapa dia seorang je? Kenapa tak ada malaikat yang ikut dia, jadi pengiring dia, jadi penyokong dia, yang sama-sama buat kerja macam dia menyampaikan nazirah? Okey, dapat tak ketiga-tiga maklumat ni? Okey. Tuan-tuan tahu tak maklumat ni sebenarnya pernah digunakan oleh siapa? Pernah digunakan oleh Firaun. Firaun dia pernah guna hujah yang sama macam orang musyrikin ni guna. Okey, nanti kita sebut dalam surah apa tentang Firaun tu. Kita terus kepada ayat yang ke-8. Tapi sebelum kita pergi ayat 8 kan, ayat 7 ni sebenarnya mereka seperti kalau kita baca ayat ni, macam ayat dia merendah-rendahkan Nabi, betul? Tapi secara tak langsung, sebenarnya mereka telah mengangkat darjat Nabi. Kat mana tu agak-agaknya? Mereka seperti memberikan kita panggil apa? Mereka seperti membuat pengiktirafan yang lain. Dalam masa mereka nak kutuk Nabi ini, nak rendahkan Nabi, tapi sebenarnya mereka mempertahankan Nabi sebenarnya. Yang mereka tak sedar, daripada tuduhan mereka ni sebenarnya telah mengangkat darjat Nabi SAW. Macam mana kita nak faham tu? Okay. Nombor satu, mereka sendiri telah mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad ini seorang manusia. Betul tak? Mereka tak cakaplah kenapa Muhammad ni manusia. Tapi mereka kata kenapa dia makan dan minum. Sebenarnya mereka telah membuat satu pengakuan bahawa Muhammad ni dia adalah
Basyarun, dia manusia. Betul dah tu satu. Kan? Jadi itu yang kita nak belajar pun. Kita nak belajar. Sebenarnya apabila dia kata Muhammad makan dan minum, maknanya Muhammad ni manusia. Maknanya bukanlah malaikat tak makan minum. Jadi kalau Nabi Muhammad ini manusia, tentu dia ada tu Tuhan dia. Cara tak langsung kan? Sebab kan kita dah belajar sebelum ni pada ayat nombor berapa? Pada ayat nombor 2 kita ingat tak? Kan ada Allah membuat penafian yang dia ini tidak mengambil anak, betul? Jadi dekat apa yang mereka cakap ni sebenarnya mereka telah mengakui Muhammad ni manusia macam kita. Jadi secara tak langsung telah membantah kalau ada mana-mana manusia yang mengangkat Muhammad ni adalah anak Tuhan ke, Muhammad ni adalah Tuhan ke. Kat situ dah menunjukkan bahawa Muhammad ni dia manusia. Okey. Yang kedua, apabila mereka mengatakan Nabi Muhammad ni berjalan di pasar-pasar, sebenarnya dia memberi kredit dekat Nabi tu dekat mana sebenarnya? Okey, memberi kredit kat mana? Dia sebenarnya nak menunjukkan Muhammad ni dia tak sombong kan? Dia pun pergi pasar macam kita pergi pasar. Macam ni lah. Kalau kita pergi pasar, tiba-tiba datang PM. Datang Sultan Agong. Apa orang akan buat? Orang semua rasa macam takjub kan? Orang rasa macam, bagusnya lah Sultan ni kan. Dia sempoi je. Kan? Dia biasa je. Tak ada pun nak makan mahal-mahal pun. Contoh. Jadi, daripada mereka kata Nabi berjalan kat pasar-pasar ni, sebenarnya mereka telah bagi kredit kepada Nabi. Tengok tu Muhammad kan. Muhammad ni rupanya dia kawan kan. Dengan semua orang dia kawan. Dia tegur. Dia pun turun kat pasar-pasar. Pergi tengok orang kat lapangan. Maknanya Nabi ni seorang yang berbenah diri. Jelas? Boleh faham? Okey. Kesalahan kefahaman mereka ketiga apabila mereka kata, kenapa tak hantar je satu malaikat iring dia? Maknanya, mereka sendiri telah mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad ni, sebenarnya, Nabi Muhammad ni dapat wahyu dari siapa? Melalui malaikat. Betul tak? Kalau tidak, macam mana mereka boleh dapat idea kenapa tak ada malaikat yang ikut dia bagi peringatan? Maknanya secara tak langsung, mereka mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad ni sebenarnya sangat dekat dengan malaikat. Dan kita tahu malaikatlah yang menyampaikan wahyu dari Allah. Jelas tak ayat nombor 7 ni? Okey. Jelas tak puan? Okey. Ni dipanggil memahami yang tersirat. Okey. Boleh dapat dah? Okay, nanti kita tengok Allah jawab macam mana. Tapi kita dapat dulu ayat nombor 7. Okay. Ayat nombor 8. Ya. Ayat ni sama dengan surah yang kita belajar itu, surah Al-Mu'minun ayat 24. Ayat 24 tu apakah? Ayat 24, maka berkatalah para pembesar, orang kafir daripada kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah mahu, tentulah dia mengutuskan malaikat. Betul. Dia sama je skrip, hujah-hujah, alasan-alasan orang dulu. Dia batu orang yang menolak kebenaran ni, dia akan cari juga macam mana nak menang. Itu dipanggil ahlul yang batil. Nanti Allah akan jawab bagaimana Allah menjawab kepada kesalahfahaman mereka yang ketiga-tiga ni. Okey, jadi kita masuk ayat nombor 8. Jadi ayat nombor 8 ni ada 3 lagi sebenarnya. Ada 3 lagi kesalahfahaman mereka tentang Rasul. Ayat nombor 8 ni mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim au yulqa ilaihi kanzun. Dia kata, kenapa Muhammad ni dia tak diberikan
perbendaharaan. Kanzun ni maksudnya harta. Perbendaharaan kepada dia. Boleh faham tak? Sebab kalau dia Rasul, dia dekat dengan Allah, tentulah Allah tu boleh bagi macam-macam kan. Kenapa Muhammad ni dia tak kaya? Kenapa dia tak ada harta? Okey, tu yang keempat. Kalau kita gabungkan ayat 7 dengan 8, so ini yang jadi yang keempat. Sebab apa? Kalau ada harta banyak, pergilah order melalui online. Kan? Tak payahlah sampai nak kena pergi pasar tu, dia beli sendiri. Boleh faham tak? Kenapa dia tak kaya? Dia ada chef dekat rumah dia ke? Dia ada chef kat rumah dia masak. Pergi beli ikan, pergi beli sayur kan? Biasa orang yang kaya je yang macam tu. Dia cuma keluar senarai je. Ibu, nanti jangan lupa ya, pergi ke pasar tani tu. Dia cari sekian-sekian. Dia orang kaya, dia gaji. Tapi pergi ke pasar pula, pergi beli barang sendiri. Okey. Jadi, kenapa dia tak ada harta benda? Kenapa dia tak kaya? Okey. Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Atau, kenapa dia tak ada sebuah kebun yang dia boleh makan daripada hasil-hasil kebun dia? Kenapa dia pula pergi, maksudnya kalau ada kebun kan kaya juga. Kebun ni pun merupakan di antara contoh orang yang kaya, dia akan ada kebun-kebun. Kita dah tahu cerita kebun-kebun ni, macam contoh pemilik 2 kebun anggur dalam Suratul Kahfi tu. Jadi kekayaan orang dulu ni pada kebun. Dalam masa yang sama, kenapa boleh pergi ke pasar-pasar membeli pula orang tanam sayur semua kan? Kenapa tak ada kebun? Merujuk kepada kekayaan juga. Okey. Itu yang ke-5. Yang ke-6, mereka mengatakan waqala zalimun, dan orang-orang yang zalim itu, tiba-tiba Allah sebut gelaran mereka. Allah kata, dan orang-orang yang zalim itu. Kenapa Allah perlu menyebut orang-orang yang zalim tu? Kenapa Allah menyebut dia adalah orang yang zalim? Sebenarnya orang yang zalim ni orang yang sama, ya, orang yang sama yang ada pada ayat 4, ayat 5 dan ayat 7 tadi. Tapi kenapa Allah perlu meletakkan zalimun dekat sini, berkatalah orang yang zalim? Kenapa perlu disebut zalimun tu? Kita dah sedia maklum bahawa apa yang mereka kata ni, apa yang mereka dakwa ni, sebenarnya dakwaan-dakwaan yang menolak kerasulan. Jadi ia telah bawa kepada kekufuran. Mereka telah menzalimi. Sepatutnya Muhammad ni tak boleh ditolak kerasulan dia lah. Okey. Kemudian mereka kata apa? In tattabi'una illa rajulan mashhura. Mereka kata sebenarnya kamu hanyalah menurut seorang yang tidak siuman. Maksudnya begini. Mereka kata sebenarnya kamu hanyalah mengikut seorang yang terkena sihir. Maknanya mereka kata orang-orang yang ikut Muhammad ni adalah orang yang dia telah terkena sihir. Maksudnya Nabi Muhammad ni sebenarnya dia telah terkena sihir, ikut orang yang tak siuman. Kenapa? Kenapa Nabi selalu dikata orang gila, orang tak siuman? Ialah sebab Nabi duk ulang benda sama, betul tak? Kita pernah tengok tak orang yang tak siuman, dia akan ulang benda apa? Benda sama je dia ulang kan. Tapi Nabi ulang benda sama. Akhirat, Esa Tuhan, berulang-ulang. Lepas tu kita tengok ayat-ayat dalam surah Makkiyah kan dia akan
Cerita ulang. Cerita pasal Rasul, cerita pasal Allah, cerita pasal kiamat, ulang. Tapi ingat, kalau kita belajar faham Quran ni, pengulangan tidak ada sebenarnya dalam Al-Quran. Walaupun nampak seperti repetition. Tapi sebenarnya tak. Itu siapa yang mengaji dari sudut at-takrar, pengulangan. Okey, ada 6 Ada 6 yang telah dilemparkan kata-kata tomahan merendah-rendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mari kita lihat ayat nombor 8 ni. Di sebalik mereka mengatakan kenapa Muhammad ni dia tak kaya? Kenapa dia tak ada kebun? Sebenarnya mereka telah bagi kredit dekat Nabi. Dekat mana kita boleh kata dia bagi kredit dekat Nabi? Jawapan dia apa? Kat mana sebenarnya? Okey, nombor 1. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW ni dia bukan nak kumpul kekayaan untuk dia jadi seorang rasul. Boleh faham tak? Dia ajak orang dakwah-dakwah, bukan Nabi ni nak pilih kekayaan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dia bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan dia nak umpuk kekayaan. So kalau kita belajar agama, jangan sekali-kali fikir untuk jadi kaya. Melalui agama. Nak kaya selain daripada perkara-perkara dakwah. Berniaga ke, berkebun ke, buatlah. Boleh. Tapi agama ni, dia ada kaitan dengan persepsi orang ramai. Okey, jadi kat sini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad dia tak pilih kekayaan. Walaupun kita tahu orang pernah offer Nabi Muhammad pilih apa? Nak harta, nak tahta, tapi Nabi tak pilih. Menunjukkan Muhammad ni dia tak ada kepentingan peribadi pun. Okey. Yang kedua, daripada apa yang mereka kata ni, sebenarnya kenapa orang boleh ikut Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad ni kaya, kenapa orang follow Nabi Muhammad? Kenapa ada orang jadi follower kepada Nabi Muhammad? Sebab dia kaya. Sebab dia boleh dapat sesuatu dari situ. Ya. Ini menunjukkan bahawa orang yang beriman kepada Nabi Muhammad ni bukan sebab Muhammad ni kaya. Betul tak? Kalau Muhammad ni kaya, tentu orang kata, orang yang engkau ni masuk Islam ni sebab nak kaya lah tu kan. Sebab ramai orang kan suka jadi follower kepada ada setengahnya pada yang banyak harta dan sebagainya. Tak, Nabi Muhammad dia tak kaya. Tapi kenapa korang semua ikut Muhammad ni? Nak menunjukkan bahawa manusia-manusia memilih mengikut beriman kepada Nabi Muhammad bukan kerana Nabi ini kaya. Okey, jelas saudara perempuan. Boleh faham tak? Lepas tu, kalau mereka kata Nabi Muhammad ni tak siuman, kan Nabi kena sihir. Sebenarnya, mereka tu sebenarnya telah bagi kredit kat Nabi. Kenapa bagi kredit? Ingat tak kita ada sebut sebelum ni, kan ada banyak ayat Quran yang telah mencabar orang Arab musyrikin supaya buatlah satu surah, buatlah ayat-ayat Quran yang sama macam ayat Quran yang Nabi sampaikan. Kita tahu kan, biasa baca kan, ayat-ayat yang Allah Ta'ala cabar kepada orang Arab musyrikin ni supaya buatlah Quran sama macam, buatlah ayat-ayat Quran menggunakan huruf-huruf abjad ni, buatlah sama macam Muhammad bacakan Quran tu kalau kamu boleh buat. Betul tak? Menunjukkan bahawa sebenarnya korang tu yang tak siuman. Bukan Nabi Muhammad SAW yang tidak siuman kan? Kalau Muhammad tak siuman, macam mana dia boleh cerita bab sains lah dalam Quran tu, bab matematik lah,
cerita benda yang terdahululah, kan. Sebenarnya mereka telah memberi kredit kepada Nabi SAW. Okey, habislah ayat yang ke-8. Jadi kalau kita gabungkan ayat 7 dengan ayat 8 ni, kita boleh menemui lebih kurang ada 6. Ya, ada 6 syubhat, keracuan ataupun 6 kesalahfahaman yang dilakukan oleh orang-orang yang batil. Okey, jelas tuan-tuan? Okey, tadi saya janjikan saya nak tunjuk kisah Firaun. Okey, saya minta boleh tak tuan-tuan buka surah Al-Zukhruf. Kita tengok bagaimana Firaun itu sendiri ketika mana dia nak menolak kerasulan Nabi Allah Musa, dia menggunakan contoh yang sama. Kita tengok surah Zuhruf, ya, surah yang ke-43. Kita rujuk ayat nombor 53. Kita rujuk ayat nombor 53. Saya ambil satu contoh ayat lain. Okey. Kalau kita tengok kisah Firaun. Okey, kisah Firaun, yang mana Firaun ni pada ayat nombor 53, dia telah merendah-rendahkan Nabi Musa dengan dia kata apa? Dia kata, "Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin." Dia kata, kalau betul lah Musa ni rasul, maka sepatutnya ia dipakaikan gelang-gelang emas. Au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Ataupun dia didatangi oleh malaikat bersama-sama dengan dia. Sama tak? Macam ayat yang kita baca tadi pada ayat yang ke-7. Firaun dia kata kat Musa, Musa ni, kalau betul lah dia rasul special, manusia yang istimewa, kan, dihantar oleh Allah, kenapa tak pakai gelang-gelang emas? Ataupun kenapa tak ada malaikat datang teman dia bersama-sama dengan dia? Okey. Kita dah jumpa jawapan yang digunakan oleh Firaun kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, kita kembali kepada surah Al-Furqan. Ustaz, dari Ya. sini kita boleh dapat tahu sebenarnya kemuliaan seseorang di sisi Allah tu bukan terletak pada harta kekayaan. Betul. Betul tu, tepat tu. Maksudnya kemuliaan seseorang tidak letak pada harta kekayaan, ataupun Allah ni dia memilih hamba, hamba pilihannya bukan melihat kepada harta, bukan melihat kepada pangkat. Sekejap, ya. Okey. Okey, tuan-tuan jelas ya? Okey. Jadi kita kembali kepada surah Al-Furqan. Okey, kita nak tengok pada ayat yang berikutnya. Okey, sempat salin tak? Sempat buat catatan? Ada maklumat apa yang perlu saya ulang-ulangi? Ada? Tak ada? Okey. Kalau tiada, kita teruskan dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Okay. Ayat yang ke-9 ni adalah ayat yang Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertahankan, menguatkan, mengukuhkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Allah telah mengecam mereka-mereka yang buat macam-macam alasan
Ya, nak menolak Nabi SAW ni, maksudnya kalau orang mencari alasan untuk tak nak terima kebenaran, apa akibatnya? Maka ayat 9 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, unzur kaifa darabu lakal amthal. Allah kata, lihatlah. Jadi ayat 9 ni, ayatnya disasarkan kepada Nabi SAW. So ayat ni Allah bercakap terus sasaran ni kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah kata, lihatlah wahai Muhammad. Allah kata, bagaimana mereka ni membuat untukmu berbagai misal perbandingan. Maksud dia, Allah kata kepada Nabi Muhammad, dalam masa ayat ni sebenarnya ayat memujuk Nabi, menggembirakan Nabi, mengukuhkan Nabi, kan? Allah kata, Muhammad, cuba tengok, ya kan? Cuba perhatikan, kan? Diorang ni, kan? Macam-macam mereka nak buat pemisalan pada engkau ni Muhammad. Ingat apa pemisalan dia tadi? Ingat tak yang kita sebut ada tiga perkara dekat ayat 7, ada 3 perkara dekat ayat 8, kan? Mereka ni memandai-mandai je nak buat perbandingan, permisalan antara dia seorang rasul dengan bukan rasul, contoh. Allah kata, disebabkan macam-macam mereka nak buat perbandingan ni, kata Allah, fadhallu. Fa kat situ, fa dekat situ, fa yang menunjuk kepada makna akibatnya, sebabnya. Dengan sebab itu Allah kata, fadhallu, mereka telah menjadi sesat. Mereka telah sesat. Sebab apa? Sebab lagi banyak mereka cari alasan, lagi banyak mereka cari mereka nak menolak Muhammad ni sejauh-jauhnya sebagai rasul yang perlu diikuti. Jadi akhirnya mereka itu menjadi sesat. Maka apabila mereka telah menjadi sesat, fala yastati'una sabila, maka mereka itu tidak akan mendapat jalan. Sabila tu maknanya tariqah. Mereka tidak akan mendapat petunjuk. Mereka tidak akan mendapat jalan yang lurus. Ialah sebab apabila mereka menolak Nabi Muhammad ni dengan macam-macam alasan, jadi lagi mereka tolak, lagi mereka jauh daripada jalan yang lurus, daripada jalan hidayah. Jadi apabila mereka jauh daripada jalan hidayah, maka sudah pasti mereka tidak akan mendapat jalan petunjuk. Mereka dah sesat, mereka dah ikut jalan yang bengkok, mereka tak ikut jalan yang lurus. Jadi apabila mereka tak ikut jalan yang lurus, maka mereka akan sesat. Apabila mereka sesat, mereka tidak akan mendapat sebarang jalan petunjuk. Okey. Ini ayat yang ke-9. Okay. Ayat 9 ni mudah je untuk kita memahami. Ini menunjukkan bahawasanya kalau kita tak nak tersesat, maka kita kena terima apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan, ikut apa yang disuruh oleh Nabi, tinggalkan apa yang dilarang. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan teladannya mungkin minggu depan lah kot, insyaAllah. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang ke-10. Okey, ayat yang ke-10. Okay, kita buat tadabbur ringkas saja. Saya cuba nak ringkaskan, tengok boleh kupas beberapa ayat dalam tempoh 1 jam suku ni berapa kita boleh kupas. Okay. Tapi setakat ni boleh faham. Okay, setakat ni Boleh, Ustaz. Boleh memahami tak fungsi
peranan di antara ayat-ayat yang sebelum dengan ayat-ayat yang kita baca ni. Boleh Ustaz. Okey. Jadi kita teruskan dengan ayat yang ke-10. Okay, ayat yang ke-10 ni sebenarnya adalah ayat yang Allah nak jawab balik apa yang telah mereka katakan kepada Nabi pada ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 lah khusus ni lagi. Ayat yang ke-8. Ayat ke-10 ni dia berfungsi menolak dakwaan yang mana mereka mengatakan Muhammad ni kenapa dia orang yang biasa-biasa je. Dia tak ada harta, dia tak ada kebun. Kalau dia ni utusan Allah, pilihan Allah, sepatutnya dia ada kebun. Dia ada harta yang banyak. Jadi Allah menjawab pada ayat yang ke-10. Allah kata, Tabarakalladzi in sya'a ja'ala laka khairan min dhalik. Allah kata, Maha berkat Tuhan. Ini kita tahu kan tentang apa itu makna tabaraka. Allah yang maha berkat. Telah kita kupas sebelum ini, merujuk kepada kebaikan, kurniaan Allah yang banyak. Jadi Allah kata maha berkat, iaitu Tuhan. Yang jika Allah tu kehendaki, tentulah ia boleh. Kalau Allah ni mengkehendaki, Allah kata ja'ala laka khairan min dhalika. Tentulah Allah itu dia akan mengadakan untukmu sesuatu yang lebih baik daripada apa mereka katakan itu. Jadi ayat ni Allah kata macam ni. Allah Ta'ala kata Allah ni dia boleh je. Kalau Allah Ta'ala nak bagi Muhammad ni ada kanzun, harta kekayaan, boleh, kata Allah. Allah boleh buat. Allah kata kalau nak buat dekat dunia tu. Lepas tu Allah boleh buat Muhammad ni dia ada kebun-kebun. Allah kata Allah boleh buat kat dunia. Allah boleh buat. Allah boleh buat lebih baik lagi daripada apa yang mereka telah katakan tu. Boleh faham ayat ni? Okay. Maksudnya Allah bagi tahu kalaulah Allah nak jadikan Rasul dia ni ada banyak harta, Allah boleh buat lebih banyak lagi harta. Allah boleh buat kalau Muhammad ni nak dapat kebun, Allah boleh buat dia ada kebun-kebun lebih baik lagi dekat dunia tu. Lepas tu Allah menyebutkan apa yang contoh yang lebih baik tu. Allah kata jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah boleh buat syurga-syurga. Dekat sini ni kena betulkan. Dekat ayat nombor 10 ni bukan bermaksud syurga sebab ayat dekat sini dekat dunia ni, betul tak? Dekat sini kan Allah kata Allah boleh buat dekat dunia ni Muhammad ni dapat harta yang lebih baik. Jadi dekat sini, jannatin, kat syurga kat sini, sebab dekat dalam nota tu tulis syurga kan? Betul tak? Dekat dalam terjemahan. Sebenarnya jannatin kat sini adalah kebun-kebun, bustan. Jannatin memang ayat dia kebanyakan jannatin dalam Quran merujuk kepada syurga di akhirat tu. Tapi jannatin dalam konteks ayat ni adalah kebun. Kebun yang tadi ingat tak pada ayat nombor 8? Ada juga perkataan jannatun. Ada kan ayat jannatun ya'kulu minha. Jadi ayat ke-10 ini ayat yang konteks dia berkenaan dekat dunia. Jadi Allah kata, Allah boleh buat Muhammad ni ada kebun-kebun yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.
Kebun-kebun dekat dunia. Sebab kalau nak kebun yang subur, perlu ada sumber air yang banyak. Macam tu. Kenapa disebut di bawahnya beberapa sungai? Sebab maksudnya menunjukkan bahawa kebun tu mempunyai sumber air yang banyak. Jadi kalau ada sumber air yang banyak, maknanya kebun tu dia cukuplah segala sumber nak suburkan kebun tu. Jadi tak payah nak ambil kos pasang paip panjang contoh kan. Nak ambil air, ngangkut air, nak kena bayar upah lagi apa. Tapi Allah kata kebun dia tu Allah boleh bagi ada sungai-sungai yang mengalir lagi kat bawah dia. Lepas tu Allah kata juga wa yaj'al laka qusura. Allah boleh buat untuk engkau Muhammad istana qusura. Allah boleh buat. Maksudnya Allah boleh bagi Muhammad ni menjadi kaya. Tapi kenapa Allah tak buat? Kita telah pun sebutkan tadi beberapa alasan di sebaliknya. Sebab itulah banyak hikmah. Siapa belajar sejarah Nabi kan? Kalau kita belajar sejarah Nabi, kalau tuan-tuan nak tahu hikmah kenapa Allah jadikan Nabi ni anak yatim, kenapa ayah dia meninggal, kenapa dia tak ada harta, kenapa dia kena hijrah. Kalau tuan-tuan nak tahu hikmah-hikmah tu, tuan-tuan kena cari kitab sirah yang dikarang oleh Dr. Ramadan Al-Buti. Tajuk dia As-Sirah An-Nabawiyah. Rahimahullah. Dr. Ramadan Al-Buti. Dia ada mengarang kitab Fiqhus Sirah. Dia mengarang kitab Sirah An-Nabawiyah, tapi bagus buku tu, kitab tu. Dia ada terjemahan pun ke dalam bahasa Melayu. Di satu jilid je buku tu. Buku tu dia akan terangkan apa hikmah Allah jadi Nabi ni anak yatim, dia terangkan hikmah dia. Diterangkan. Seperti mana kita mencari hikmah. Kenapa Muhammad ni tak kaya? Kenapa Muhammad ni dia tak ada istana-istana yang besar? Macam kita sebut itulah. Kan? Maksud dia, pertama, ujian lah kepada manusia itu sendiri kan. Nak beriman ke tak nak beriman ke dengan Muhammad ni? Ujian lah. Ujian kepada manusia untuk beriman tak beriman dengan Muhammad. Yang kedua seperti kita sebut tadilah, nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni bukan orang yang menyampaikan dakwah ada kepentingan peribadi, dia nak kumpulkan harta dia ke. Lepas tu mungkin hikmah dia Allah Ta'ala tak nak Nabi ni sibuk dengan memikirkan tentang harta. Ya tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan, kalau rumah kita macam istana, rumah 2 tingkat ni pun kadang-kadang tak naik ke tingkat 2 dah. Betul tak? Tak dan tak nak kemas. Tak. Suka duduk kat bawah kan. Tambah ni kalau tingkat 3. Kan kena belanja besar. Betul tak? Nak maintenance-nya, nak apanya. Betul tak? Jadi kan tidak kerja duduk fikir tu je lah. Macam kita lah, macam kita kan. Betul tak? Kita kan mencari harta sampai kat dia lah, nak dakwah apa kata tak dan lah kan. Contoh. Jadi macam itulah Nabi Allah buat hikmah dia. Jadi tak payah fikir, kerjanya dakwah saja. Allah akan cukupkan dia. Macam tu. Bukan kita menyuruh kita menjadi miskin. Tak. Tuan-tuan jangan salah faham. Jangan salah faham. Tetapi ini hikmah. Allah jadikan Rasul ni orang yang tidak kaya. Tapi dia kaya jiwa. Kan? Jadi, orang-orang yang ikut Nabi ni pun, mereka ikhlas. Mereka ikut Nabi ni bukan sebab Nabi kaya. Bukan sebab Nabi dia banyak duit. Tak. Tetapi mereka ikut Nabi ni kerana wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab tu orang ikut Nabi ni orang yang miskin. Miskin ramai. Okey. Jadi kita terus kepada ayat yang ke-11.
sebelum kita buka kepada persoalan, okey. Ayat yang ke-11 ni adalah ayat yang Allah menerangkan lagi apakah kebatilan yang dilakukan oleh ahlul batil ni. Kalau sebelum ni kita dah tahu tentang mereka merendah-rendahkan Nabi, ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan wahyu yang direndah-rendahkan. Kan? Kali ini ada satu maklumat tambahan. Apa lagi kesalahan orang-orang yang batil ni? Allah kata, bal kadzabu bis-sa'ah. Bahkan ni membawa maksud macam Allah menerangkan lagi maklumat tambahan lah. Bahkan mereka juga telah mendustakan hari kiamat. Mereka juga telah mendustakan hari kiamat. Okey. Kemudian Allah mengatakan, mereka yang mendustakan hari kiamat ni, apa balasan untuk mereka? Wa'a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan kami telah sediakan bagi sesiapa, liman ni dia umum, bagi sesiapa sahaja yang mendustakan hari kiamat itu, sa'ira, api neraka yang sifatnya iaitu menjulang-julang apinya. Sa'ira merujuk kepada salah satu nama bagi nama neraka. Sa'ira merujuk kepada api yang menjulang-julang yang ada pada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat 11 ni, apa perkaitan dengan ayat yang ke-10, ke-9, ke-8 ataupun apa perkaitan hubung kait ayat 11 ni, peranan dia dengan ayat-ayat yang sebelum? Jadi peranan dia adalah menambahkan lagi kepada kita akan kesalahan yang lain yang dilakukan oleh orang-orang yang batil. Dekat sini Allah menyebut tentang hari kiamat yang mereka tidak mempercayai akan wujudnya as-sa'ah. Okey. Itu pada ayat yang ke-11. Jadi ayat yang berikutnya Allah nak sebut tentang apa? Jawapan dia ayat 12, ayat 13, ayat 14, Allah nak memperincikan apa yang berlaku setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka yang sifat neraka itu apinya sa'ira. Jadi ayat yang ke-12, 13 dan 14 yang kita akan belajar minggu depan, ayatnya berfungsi memperincikan neraka sa'ira. Jadi kita faham kan, daripada ayat-ayat ini kita gunakan balik untuk memahami ayat yang sedang kita pelajari. Jadi ayat 11 Allah cuma kata siapa-siapa yang mendustakan hari kiamat itu, mereka ini akan dikenakan neraka sa'ira. Tapi Allah belum jelaskan lagi macam mana perihal situasi kejadian apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ira. Jadi jawapannya ada pada ayat yang selepasnya, iaitu ayat 12, ayat 13, ayat 12, 13 dan ayat nombor 14. Yang kita akan perincikan insya-Allah pada minggu yang berikutnya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada apa-apa persoalan
ada apa-apa penambahan maklumat, ada sesiapa yang ingin memberikan komentar, dia nak kongsikan ayat yang dia belajar ni, dia faham dari sudut yang lain, boleh insya-Allah. Kita sangat mengalu-alukan supaya sesi tadabbur ini dapat dilaksanakan secara dua hala. Baik, tuan-tuan dan puan, ada sebarang pertanyaan? Ada mana-mana ayat yang perlu saya membuat pengulangan? Ada. Ustaz, Ya. pada ayat yang ke-6 tu ada Rahim kan? Sifat-sifat Allah kan? Adakah Allah bagi tu pada ayat ke-6 tu, maknanya Allah bersedia untuk memaafkan dia, kepada kaum-kaum yang zalim ni. Tetapi ayat yang ke-7, ayat ke-8 seterusnya masih lagi tentang kemungkaran yang mereka lakukanlah dengan menolak Nabi Muhammad SAW. Yang ke-6 tu adakah sifat Allah bersedia untuk memaafkan dia orang walaupun yang dah buat kesalahan tersebut? Manakah ayat yang ke-6? Oh, okey. Ya. Maksud dia, ayat yang ke-6 ni, betul lah seperti yang kita katakan tadi, Allah membuka pintu pengampunan jika mereka yang telah melakukan perbuatan macam ayat yang keempat dan ayat yang kelima kan, mereka telah merendah-rendahkan, mereka telah mengatakan Quran ini bukan dari Tuhan, direka oleh Muhammad kan. Lepas tu mereka mengatakan dia daripada asatirul awwalin kan. Jadi itulah di antara dosa yang Allah Ta'ala membuka ruang kepada mereka untuk bertaubat. Tiba-tiba ayat yang selepasnya Allah menyebut tentang kesalahan mereka kan. Maknanya fungsi ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-8 ni, Allah nak menerangkan lagi apakah dosa-dosa lain yang mereka telah lakukan. Bukan bermaksud ayat 7 dan 8 ni Allah memaparkan dosa, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah tutup pintu pengampunan. Tetapi ayat 7 dan 8 ni Allah menjelaskan lagi tentang betapa banyaknya kesalahan kamu ni. Kan? Ada 6 kesalahan fahaman, syubhat yang mereka lontarkan kepada Nabi SAW. Jadi ayat 7 dan 8 ni ayat yang menerangkan tentang memang kamu layak menjadi ahlul batil. Kan surah Furqan ni surah membezakan, tujuannya membezakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Maka diterangkan lagi akan kebatilan mereka. Sebab lepas ayat ni kita belajar tentang sa'ir kan tadi kan. Sa'ira tu, kenapa Allah jelaskan kebatilan mereka, nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak sewenang-wenangnya memasukkan mereka ke dalam sa'ira. Tapi Allah jelaskan satu persatu akan kesalahan mereka. Sebenarnya ayat ni, ayat yang awal tu Allah nak menerangkan motivasi orang yang bertaubat. Dan ayat kedua tu ancaman kalau dia orang masih meneruskan sifat dusta dia orang tu. Betul, betul dia juga. ayat targhib dengan tarhib. Betul. Boleh kita katakan seperti itu. Dia dalam pelbagai sudut lah. Kita boleh lihat betul tu. Dia boleh jadi ayat tu ayat yang berbentuk ancaman bahawa memang kamu bersalah. Apa bukti dia? Diterangkan ayat nombor 7, ayat nombor 8. Jadi disebabkan Allah dah buka pintu taubat, tapi kamu masih lagi melakukan ayat ke-7 dan ke-8 tadi kan, maka oleh kerana itulah Allah datangkan bentuk azab pada ayat yang ke-11. Jadi ayat 11 ni menambahkan lagi apa bentuk kesalahan lain, iaitu tak percaya kepada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khair.
kerana Ustaz, saya nak memberikan tanya. penambah. Ya, silakan. Sorry Ustaz. Apa ni ayat 6 tadi saya dengar Ustaz cakap untuk peluang untuk bertaubat tu ditujukan kepada orang-orang kafir dan juga orang beriman, Ustaz cakap. Maksudnya ayat ni ditujukan kepada dua-dua kategori manusia lah kan? Dia betul lah. Secara umum ibrah umum dia memang untuk semua manusia lah. Tapi dari sudut konteks ayat ni, kalau kita padankan kenapa tiba ayat tu kata Maha Pengampun, sudah pasti ada dosa-dosa yang ada dilakukan sebelumnya. Jadi secara umumnya juga apabila Allah kata dia itu rahim, kita sedia maklum bahawa rahim ini adalah menunjukkan kepada rahmat Allah yang begitu luas, tetapi ia tertumpu kepada orang-orang yang beriman. Menuju kepada orang-orang yang beriman. Okey. Jelas. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Ada sebarang pertanyaan yang lain? Kalau nak bantu saya menjelaskan lagi pun boleh, sangat dialu-alukan. Okey. Lagi kan Ustaz, kalau kita baca ayat ni dari segi mendustakan Al-Quran, bukan hanya kepada orang kafir, orang beriman pun kadang-kadang dibuat, cuma dia tak sedar yang dia buat tu. Kalau kita tak ikut apa yang Allah perintah dalam Al-Quran, maknanya kita dusta lah tu. Kita mau ikut. Ya, dia panggil. Satu ya Allah sebut Allah tu Ar-Rahman. Apa ni? Allah cerita tentang sifat Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ni ayat 6. Ya. Maksud dia ada kaitan dengan, maksudnya kita ada kekurangan dari sudut kita panggil kita mendusta dalam keadaan yang tidak sedar. Kalau kita tak nak amalkan ayat, kalau kita rasa ragu-ragu tentang ayat-ayat Al-Quran tu, ia pun sebenarnya ada sipi-sipi macam kita mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada apa-apa yang ni lagi, dia sebenarnya secara tak langsungnya begini. Kalau nak mengatakan orang beriman kan, mungkin tuan tak jelas lagi, dia begini. Nampak tak dekat sini Allah bagi tahu dia mengatur rahsia langit dan bumi, menunjukkan bahawa apa-apa yang kita buat dekat muka bumi ni, betul tak? Allah ni dia maha mengetahui apa yang kita buat dekat bumi ni. Tapi secara konteks, secara khusus ayat ni sudah pasti dikaitkan dengan penurunan Al-Quranul Karim. Jadi macam Kak Liza sebut tadi itulah. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan Quran, sejauh mana kita beriman dengan ayat Quran tu, kita amalkan ayat Quran tu, Allah ni dia mengetahui sejauh mana, setahap mana kita semua. Jadi kalau kita ada kurang, maksudnya hak kita terhadap Al-Quran itu ada kekurangan. Contohnya hak Al-Quran ini kita kena iman, kita kena baca, kita kena fahamkan dia. Contoh kalau ada mana-mana kekurangan kita pada Al-Quran ini, Allah memberitahu bahawa dia tahu apa-apa yang ada di langit dan di bumi, maka Allah kaitkan dengan juga dia tu Maha Pengampun, dia tu juga Maha Rahim, rahmatnya luas bagi orang yang beriman. Jadi memang ada perkaitan. Ayat ini disasarkan kepada orang yang beriman secara umum dia. Tapi apabila dibincang secara khusus, mestilah ia berkaitan dengan perbincangan ayat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Kita sambung nanti insya-Allah minggu hadapan
dengan ayat nombor, kita akan ulang balik semula ayat nombor 11. Kemudian kita akan perincikan ayat nombor 11 tu dengan ayat nombor 12, 13 dan ayat nombor 14. InsyaAllah. Jadi kita akan perincikan. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khair kepada pihak penganjur. Ahsanu amala, sebaik-baik amal. Kita ucapkan jazakumullahu khair kepada ahsanu amala. Jadi tuan-tuan dan puan juga ya dijemput mengikuti mana-mana kelas yang dianjurkan oleh ahsanu amala bagi menambahkan pengetahuan kita terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi saya selaku yang diberikan amanah untuk membimbing sesi tadabbur ini, jika tidak mencapai objektif, jika ada kekurangan, kelemahan dari segala sudut, ia adalah kelemahan saya sebagai manusia yang banyak kekurangan. Bagi saya mohon ampunan maaf. Yang sempurna itu sudah pasti hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala kullil hal, apa ilmu yang kita terima ianya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita hidayah untuk kita memilih, untuk kita belajar. Allah juga memberikan kita taufik, bimbingan untuk kita dapat mengikuti. Allah bagi kita kekuatan, Allah beri kita bimbingan untuk kita mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi sudah pasti kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla di atas peluang yang Allah beri kepada kita semua. Jadi saya serahkan kepada pengacara majlis kita, pemudah bicara majlis kita, ilmu kita pada pagi ini. Silakan Kak Liza atau Kak Syida. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Sudah ada nak cakap apa-apa ke? Jadi saya bagi pihak jemaah Ahsanu Amala mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.